Salam sejahtera kami ucapkan kepada doktor. Ulasan artikel yang dipilih bertajuk pemilihan bahasa dalam situasi rasmi di pejabat kerajaan. Ahli kumpulan terdiri daripada Maizatul Ayuni binti Mazlan, Liu, Chen Jungkuan, Zhu Qiu dan Cik Aisyah Hasanah. Sekarang kami mempersembahkan pembentangan kami. Berdasarkan artikel yang telah dipilih, ulasan yang kumpulan kami mampu lakukan dari segi pengenalan. Kajian tentang pemilihan bahasa situasi rasmi di pejabat kerajaan berfokus bagaimana kaki tangan kerajaan memilih bahasa semasa bertugas di kaunter perkhidmatan pelanggan, bilik perbincangan dan tugasan harian di pejabat. Seterusnya ialah permasalahan kajian, bahasa yang digunakan oleh kaki tangan kerajaan sesuai atau tidak, kedudukan bahasa Melayu dan bagaimana pemilihan bahasa yang kurang sesuai boleh menjejaskan imej dan mutu kerja pejabat kerajaan. Seterusnya ialah tinjauan kajian lepas, Nik Safiah 1995, laporan kaji selidik penggunaan bahasa Melayu dalam bidang keuangan dan bank, kajian Santa Naim 2000 dan Elaine Morris 1998, pemilihan bahasa yang dikaitkan dengan urusan perniagaan, Marlina 2000, penggunaan bahasa dalam sektor komersial dalam beberapa syarikat yang terlibat, Kamisah Misana Rosalina 2003, mengkaji pemilihan dan penggunaan bahasa di pejabat. Kerangka Dorman dan kajian pemilihan bahasa menggunakan kerangka Dorman Fishman tertumpu kategori sosial seperti topik, hubungan dan beranak serta tempat mempunyai hubungan dengan pemilihan bahasa yang khusus. Dalam kajian ini, kaki tangan kerajaan merupakan Dorman kajian yang berurusan dengan pelanggan. Objektif kajian pertama, mengenal pasti bahasa-bahasa yang dipilih, terutamanya kedudukan bahasa Melayu oleh kaki tangan kerajaan. Kedua, mengelompokkan pemilihan bahasa kaki tangan kerajaan yang memilih 1, 2, atau 3 bahasa. Ketiga, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa. Metodologi kajian, kaedah soal selidik dan temu buah untuk mendapatkan data pemilihan bahasa kaki tangan kerajaan di Putrajaya. Saya Hasim dan bahagian saya ialah kaedah soal selidik dan temu buah responden dan analisis data. Kaedah soal selidik digunakan oleh responden terdiri daripada kaki tangan Melayu, Cina dan India. Bagi memastikan kepercayaan data maksimum, soalan porang selidik serta temu buah ditulis dalam bahasa Melayu dan berstruktur formal. Seramai 400 responden terdiri daripada 320 orang berbangsa Melayu, 40 orang Cina dan 40 orang India. Pemilihan bahasa yang digunakan ketika mereka berinteraksi dan berurusan dengan pelanggan semasa bertugas. Akhirnya, data dikelaskan mengikut pilihan bahasa dari kumpulan etnik yang berbeza dan jumlah serta peratusan dipaparkan dalam bentuk jadual dan graf. Tentang pemilihan bahasa kaki tangan kerajaan Melayu, Cina dan India. Pemilihan bahasa di kaunter khidmat pelanggan, bilik perbincangan dan tugasan harian secara keseluruhannya kaki tangan Melayu memilih 5 bahasa ketika berkomunikasi dengan pelanggan berbagai kaum di pejabat kerajaan Putrajaya. Kaki tangan Cina dan India memilih 8 bahasa ketika berkomunikasi. Namun bahasa utama yang menjadi pilihan mereka bersama-sama ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pemilihan bahasa utama kaki tangan kerajaan yang memilih 1 bahasa sahaja adalah paling tinggi memilih bahasa Melayu. Pemilihan bahasa utama kaki tangan kerajaan di Putrajaya yang memilih 2 bahasa semata pemilihan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Terdapat juga 3 pemilihan bahasa yang ada digunakan oleh kaki tangan kerajaan di Putrajaya. Ringkasnya, jumlah pemilihan bahasa kaki tangan kerajaan di Putrajaya yang dikaji utamanya memilih 2 pemilihan bahasa semasa mereka berurusan dengan pelanggan jika dibandingkan dengan pemilihan 1 bahasa dan 3 bahasa. Faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam situasi rasmi di pejabat kerajaan ialah penguasaan bahasa. Mereka ini lebih memilih bagi menggunakan bahasa komunikasi yang biasa digunakan. Faktor yang kedua pula ialah kaum yang sama, iaitu mereka memilih untuk menggunakan bahasa ibunda ketika berkomunikasi dengan pelanggan yang sama kaum. Faktor yang ketiga pula ialah tempat kerja. Mereka memilih untuk menggunakan bahasa standard bagi mematuhi peraturan bahasa di tempat kerja. Dan faktor yang terakhir pula ialah bahasa yang praktikal, iaitu mereka memilih bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, iaitu bahasa yang paling mudah difahami. Kesimpulannya, hasil dapatan kajian daripada responden, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris didapati adalah bahasa yang utama dipilih di pejabat kerajaan di Putrajaya. Ini kerana bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris ini dilihat sebagai bahasa yang sangat diketahui dan juga mudah difahami oleh ramai kaki tangan kerajaan untuk berhubung